إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. InsyaAllah kita akan mulakan atau meneruskan bacaan kitab Munyatul Musalli, kitab yang dikarang oleh Al-Alim Al-Allamah Ar-Rabbani Al-Syekh Wan Daud bin Wan Abdullah bin Idris Al-Fatani radhiyallahu ta'ala. Dia kitab ni ada dijual tuan-tuan di kedai-kedai kitab. Kitabnya nipis je. Dan ada kitab ni yang telah telah di-upgrade penulisannya, lebih terang lagi. InsyaAllah boleh didapatkan. Tapi kalau nak lagi yang terbaik, lebih jelas, kitab yang macam pada saya ni lah. Yang ni macam ni, kulit keras, tulisan Jawi, jelas, terang, siap ada ta'liq yang disyarahkan oleh seorang ulama Fatani juga, Abu Qutaibah Rashidi Abdul Rahman Al-Fatani radhiyallahu ta'ala. Tak apa kita beli, kita keluar modal untuk kitab, tak jadi masalah. Itu sebahagian daripada pengorbanan kita untuk agama. Keluar duit sikit, lebih sikit untuk tujuan agama, dinilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu pengorbanan untuk agama, tak ada masalah. Sebab banyak dah duit kita habis untuk pengorbanan yang lain daripada tujuan agama, kepada tujuan yang sia-sia. Banyak. Apa salah kita korban untuk membeli kitab. Baik. Kita terus pada masuk kepada Muqaddimah Al-Muallif. Muqaddimah Al-Muallif. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi amat mengasihani. Kumulai risalah ini dengan nama Allah yang amat murah, yakni yang amat pemurah, lagi amat mengasihani akan hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Maka sifat pemurah ni merupakan sifat yang berbentuk umum. Adapun sifat mengasihani oleh Allah akan hambanya lebih berbentuk khusus, yakni khusus kepada orang beriman sahaja di dalam negeri akhirat. Diselamatkan orang-orang beriman daripada azabnya dan dimasukkan ke dalam syurga dengan kelebihannya dan rahmatnya. Maka itu merupakan khusus bagi orang-orang beriman sahaja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mematikan kita semua dalam iman. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, tamatkan riwayat kami ni dalam keadaan husnul khatimah, sebaik-baik kematian, dan kami berlindung dengan Engkau, dan janganlah Engkau matikan kami dalam seburuk-buruk kematian. Na'udzubillah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang menjadikan sembahyang, yakni sembahyang yang 5 waktu ini, jalan segala orang muttaqi. Mukaddimah dia je, mukaddimah beliau sahaja sudah menunjukkan apa yang nak dibicarakan nanti. Sebab dia kata kat situ, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, yakni Tuhan yang menjadikan sembahyang.
Sebab kitab Munyatul Musalli ini khusus membicarakan hal berkaitan dengan sembahyang. Macam mana nak datangkan sembahyang yang berkualiti, macam mana nak datangkan sembahyang yang sempurna mengikut barang yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada sembahyang dalam rupa bentuk zahir maupun sembahyang dalam rupa bentuk batin. Saya pun sama-sama untuk nak memperbaiki sembahyang. Walaupun hari-hari kita sembahyang, tetapi kita kena anggap sembahyang yang kita buat sentiasa berhajatkan kepada penambahbaikan. Penambahbaikan ni dari sudut yang bukan masalah kita tak tahu rukun. Kalau tak buat rukun, ya tak sembahyang tidak sah. Tapi untuk nak memperindah lagi solat, supaya betul-betul sembahyang itu menjadi sebab dapat membina kekuatan dalaman kita dan menjadikan kita ni terhindar daripada perkara-perkara yang jahat, perkara-perkara yang fahsya dan munkar. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah diri kamu daripada perbuatan keji dan munkar. Jadi macam mana nak sampai kepada situ tu, perlukan kepada perhatian dalam ilmu, perlu ada pengetahuan, perlu ada kekuatan, kesabaran dan segala-galanya. Jadi untuk nak dapatkan yang ini tak dapat tidak, mesti belajar. Walaupun kita rasa kita dah sembahyang lama, perlu belajar lagi dan lagi, insya-Allah datang faedah dan manfaat yang baru. Maka dijadikan oleh Allah Ta'ala akan sembahyang itu, yakni sembahyang 5 waktu, kefarduan bagi orang-orang yang beriman, bagi yang mukallaf, jalan bagi orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Hanya orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mendirikan hak Allah Subhanahu wa taala, iaitu sembahyang. Jadi rapat disebutkan tentang sembahyang ni, sudah tentu orangnya orang-orang yang bertakwa. Sebab orang-orang ni, orang-orang yang menjaga atau memelihara sembahyang, orang yang dapat menjaga memelihara diri daripada perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang melindungi diri daripada melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttaqin yakni mengenal barang yang hak dan boleh membezakan barang yang batil. Wa ja'ala fiha qurrata 'aini sayyidil mursalin wa ruknan min arkanid din. Dan Tuhan yang menjadikan di dalam sembahyang itu sejuk mata hati. Katanya Syekhuna Al-Fadil Al-Syekh Abdullah Sarah Al-Jarumi hafizahullah, kata yang mensyarahkan ni, makna sejuk mata hati itu dengan bahawa memberi Allah Ta'ala akan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kesukaan dan ketetapan mata hati serta ketiadaan ingat segala perkara yang bersangkut paut dengan dunia di dalam solatnya. Di dalam hadis menyebutkan dijadikan pada sembahyang itu penyejuk mata hati. Apa yang dimaksudkan penyejuk mata hati itu, sebahagian mufassirin mengatakan, tatkala kita sembahyang tu hilang segala urusan dunia. Kita tak disibukkan dengan masalah dunia. Bahkan dicampakkan ke dalam hati kita ni sakinah, ketenangan. Ketenangan tu macam mangkuk emas. Mangkuk emas yang macam mana tu? Maknanya ketenangan sungguh lah. Makna ketenangan sungguh antara hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang dah sampai pada peringkat ni, masya-Allah, binasa ataupun ghaib segala urusan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak sampai kepada peringkat tu perlu kita jinakkan hati kita ni dengan ilmu, dengan perasaan-perasaan yang mendorong hati ni ke arah melupakan lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Penghulu segala mursalin, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghulu yakni yang terlebih afdal daripada segala rasul-rasul dan nabi-nabi alaihimus salatu wassalam. Yakni dijadikan sejuk mata hati Nabi dengan musyahadah akan Tuhannya di dalam sembahyang,
dan menjadikan sembahyang itu satu rukun daripada rukun agama. Tahap ubudiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada tolok bandingnya, sama ada dalam sembahyang maupun di luar sembahyang. Namun begitu direzekikan ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencontohi, mengikuti akan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani Rasulullah tinggalkan sabdaan-sabdaannya, perkataan-perkataannya di dalam hadis untuk kita merujuk kepada situ dan kita mengikuti perjalanan itu, tunjuk ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya dapat menolong, membantu kita dalam menguruskan, menunaikan sembahyang, iaitu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang nak menerangkan hadis tu? Sudah tentunya para ulama pewaris baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena belajar kitab-kitab ulama agar dapat membantu kita mendapatkan sembahyang yang berkualiti. Sembahyang dari sudut zahir pun sembahyang, batin pun sembahyang. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan hatinya tu di dalam sembahyang khusyuk, luarnya pun khusyuk, tak sembahyang pun khusyuk. Di dalam sembahyang khusyuk, di luar sembahyang pun sama juga rasanya khusyuk. Kerana apa? Sentiasalah hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ingat akan Allah. Sebab tu zahirnya nampak macam tidur, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam hakikatnya tidak tidur. Kerana menta'zimkan akan Allah Subhanahu wa taala. Itu khususiat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita dalam sembahyang macam sembahyang, tapi sebenarnya hatinya tidur. Luar sembahyang tidur betul. Itu kita tidur. Sebab itu penting tuan-tuan, kalau nak dapat sembahyang yang khusyuk, kena berkawan, kena bersahabat dengan orang yang banyak khusyuk dalam sembahyang. Sebab tu orang dulu-dulu damping orang soleh. Sebab orang-orang soleh ni dia khusyuk dalam sembahyang. Walau sembahyang dia ringkas je. Kerana sembahyang dia ringkas je. Nak banding dengan sembahyang kita kadang-kadang lagi lambat. Sembahyang dia ringkas je. Lebih-lebih lagi kalau berjemaah lagi ringkas. Sebab berjemaah itu digalakkan lebih ringkas lagi bagus. Berbanding dengan panjang-panjang, ringkas lagi bagus. Apatah lagi kalau di belakangnya ada orang-orang tua. Apatah lagi kalau di belakangnya ada suara-suara budak menangis, maka hendaklah diringkaskan. Itu sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu. Melainkan di tempat-tempat yang makmumnya atau jemaahnya redha sekira-kira imamnya memanjangkan surah bacaan, atau menjadi kebiasaan ghalib surah itu dibaca pada waktu-waktu tertentu, seperti subuh pada hari Jumaat, seperti surah Sajadah dan Al-Insan. Dia sebenarnya kalau baca surah Sajadah, kata Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu, baca lengkap, jangan kerat-kerat. Kalau nak baca makruh kerat-kerat. Kerat tu macam mana? Sampai tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'un rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Sampai yang bawah sekali tu, yang muka tu, bahagian muka yang sujud tilawah tu, bawah sekali sujud sajadah tu, yang bawah sekali tu, tukadzibun tu. Biasa setengah imam rukuk lah. Nanti naik rakaat kedua dia sambung walanudhiqannahum minal azab, makruh. Kata Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan, janganlah engkau ikut akan perangai setengah imam-imam yang mana membaca sekerat-sekerat surah Sajadah tu. Kalau nak baca sempurna. Kemudian rakaat kedua boleh pilih sama ada nak membaca suratul Insan kalau hafal, ataupun membaca Al-Ghashiyah. Katalah tak hafal, maka hendaklah kita baca suratul A'la rakaat pertama, suratul Ghashiyah rakaat kedua. Ala kulli hal, semuanya dengan jalan belajar. Nanti insya-Allah kita akan sentuh sikit-sikit, step by step, peringkat demi peringkat. Dulu pun saya tak pandai juga tuan-tuan.
Sekarang pun tak pandai juga. Sekarang pun tak berapa pandai. Tapi maklum, namanya belajar, dapat ilmu, dah lah, itulah keputusannya. Tak payah kita nak rasa macam alah boleh kot. Janganlah macam tu. Itu penting kita belajar. Bila kita belajar, kita tahu, oh tak boleh buat rupanya. Ada kita perbaiki, perbetulkan kerana Allah. Selesai. Bukan bermakna oh ini tak boleh, nanti aku nak cakap mana ini tak boleh. Bukan. Sebenarnya kita dapat ilmu tu untuk kita nak menjernihkan, untuk nak cantikkan lagi, untuk supaya kita sama-sama ambil peduli hal yang boleh buat dan menjauhi hal yang tak boleh buat. Itulah kegunaan ilmu dalam kehidupan ni. Itulah tujuannya. Bukan kerana nak menunjukkan yang diri kita ni lebih alim daripada orang lain. Itu salah. Itu salah. Jadi insya-Allah sama-sama kita dapat pedoman, dapat manfaat daripada pengajian kita. Tak kiralah pengajian saya ke, pengajian ustaz-ustaz lain ke, sama je. Niat kita betulkan niat, perbaiki niat untuk memperbaiki diri nombor satu. Dan kalau adalah bagi orang lain tu kita dapat sampaikan, itu bonus untuk kita. Bonus untuk kita. InsyaAllah mudah-mudahan yang muda-muda ni belajar sungguh-sungguh, nanti boleh sampaikan kepada orang lain. Ya tak? Nak gerakkan yang pakcik-pakcik ni dia untuk diri dia je, mungkin nak sampaikan kepada orang lain tu ada kekangan. Kalau gitu yang muda-muda ni kan banyak campur dengan orang kan, kita sampaikan lah. Sampaikan sambil-sambil jual karipap kat kantin sekolah, boleh sampaikan dengan cikgu-cikgu yang ada tu. Boleh. Dia pun kata, ish, orang kantin alim Saya bukan alim sangat, tinggal lagi apa yang saya tahu saya cuba sampaikan. Kebetulan pula cikgu tanya, saya jawablah. Baik. Kemudian sambung lagi pada ibarah kitab tu, yakni dijadikan sejuk mata hati Nabi dengan musyahadah akan Tuhannya di dalam sembahyangnya, dan menjadikan sembahyang itu satu rukun daripada rukun agama. Yakni rukun agama agama Islam. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa tasumu Ramadan wa tahijjul baita man istata'a ilaihi sabila. 5. Mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji bagi mereka yang mampu. Jadi sembahyang tu sembahyang 5 waktu, bukan sembahyang yang lain, sembahyang 5 waktu. Siapa ingkarkan sembahyang 5 waktu, hukumnya adalah kafir, murtad daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah. Atau bermain-main ia dengan jalan istihza, mempersendakan. Alah, mayang ni bukannya wajib, buat apa penat-penat semayang, miskin juga. Dengan jalan istihza, menghinakan semayang tu, dengan kerelaan hatinya, menyahaja, sedang dia tahu kefarduan, kewajipan semayang itu bagi tiap-tiap orang Islam yang mukallaf. Dia hinakan dengan maksud mempersenda, mengejek-ngejek. Na'udzubillah, jadi kafir. Na'udzubillah, minta lindung dengan Allah daripada kita menjadi kafir dan keturunan kita menjadi kafir, dan keturunan kita meninggalkan sembahyang. Jangan. Sebab tu disuruh kita belajar doa banyak. Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku daripada golongan orang yang mendirikan sembahyang. Wa min dzurriyyati, dan daripada keturunanku juga orang yang mendirikan sembahyang. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan, perkenankanlah doa hamba-Mu ni. Ketakut kita kalau keturunan kita tidak sembahyang. Sebab itu daripada kecil dia tahu ke buat lengkap tak lengkap, sempurna tak sempurna, yang penting kita kata dengan dia sembahyang. Dia tipu belakang kita ke apa ke, yang penting dia tahu yang kita ambil berat untuk dia tentang anak kita kena macam tu. Kena macam tu. Walaupun kadang-kadang kita faham juga tu, ngelat-ngelat juga tu. Yang penting biar dia dengar arahan perintah sembahyang daripada kita. InsyaAllah lambat laun melekat juga tu. Jadi anak kita esok dah besar tak tinggalkan sembahyang. Sebelum balik dah sembahyang dah. Lepas balik jaga sembahyang. Kena macam tu lah. Kena macam tu. Ni tak maghrib dibiarkan anaknya tengok TV. Dia pun sama juga.
Lepas tu dia dah lewat semayang, anak dibiarkan tak semayang. Jangan macam gitu tuan-tuan. Pesan macam ni pun pesan juga anak-anak kita ke, walaupun dia dah besar, dia dah ada keluarga. Tak adalah kita cakap direct terus macam tu, tapi sekurang-kurang tidak. Semayang, umum pun tak apa, umum, bersifat umum. Ni dah maghrib ni, patut semayang kita ni, dah masuk dah azan ni. Sambil-sambil lalu depan TV tu kan, nak ke masjid. Umum macam tu. Kadang-kadang setengah-setengah anak-anak kita ni sensitif. Saya tahulah nak ajar anak saya, jadi kita bersifat umum gitu. Dah maghrib dah ni, azan, semayang jom. Siapa nak ikut atuk semayang, umum gitu, tak apa. Tak semestinya kita nak kata, ni macam mana anak engkau ni tak semayang. Kadang-kadang orang sekarang yang tu dia nak sensitif. Esok kalau dah kena seksa kubur, na'udzubillah, baru menyesal. Tapi sekurang-kurang oleh kerana dah ada dalam rumah kita, kita sampaikan juga dakwah tu, seruan tu. Sebab dah dalam rumah, anak dalam rumah, cucu dalam rumah, takkan kita je semayang. Anak biarkan gitu, cucu biarkan macam gitu, jangan. Kena lagi subuh, baca kuat sikit. Kebetulan lagi tu hujan lebat pula, tak dapat nak pergi ke masjid, bacakan kuat, biar bangun. Dah masuk waktu dah ni. Betul dah, tak bangun juga. Lepas main subuh tu baca Yasin. Tak bangun juga, rapatkan sikit tempat dengan tempat dia tidur tu. Bacakan Yasin kuat-kuat gitu, biar dia rasa dia mati. Lepas tu bangunnya tu. Tak, maknanya kesimpulan, mesti ada kesedaran diri kita nombor satu. Untuk orang-orang yang kita kasih pun sama juga. Kalau kita kasihkan keluarga kita, kita kena ingatkan mereka tentang semayang. Kena. Sekurang-kurang engkar di dalam hatilah. Kalau dah teruk sangat, dah tak boleh nak bercakap, dibawa parang panjang kata. Dengan anak kita kalau kena ingatkan semayang, dibawa parang panjang, dah teruk macam tu. Sekurang-kurang tidak engkarkan, ya Allah, tak rela aku dalam rumah aku ni ada orang tak semayang. Usahakan tak semayang, lambatkan semayang pun rasa macam bersalah, membiarkan orang yang melambat-lambatkan semayang dalam rumah kita. Korang kena ada macam itu. Daripada kesedaran situlah balak tak turun cepat. Kalau kita main biar gitu sikit, dah lama-lama bila dah membesar buak gitu, nanti balak tu sekali turun, tak sanggup kita nak menanggungnya. Jangan main-main balak bagi orang tak semayang tu. Dalam kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub dinyatakan suatu kisah. Ada satu orang saleh berjalan musafir. Dia jumpa satu batang sungai. Dia tengok batang sungai tu, Masya Allah, airnya jernih, bersih, keliling saujana mata memandang. Kampung tu punya indah, ya Allah, cantik sungguh, cantik. Tengok pokok-pokok, sejuk mata, rumah apa semua subur. Lepas beberapa tahun datang tempat yang sama, kering kontang, binasa kampung tu. Lalu bila ditanya-tanya, apa punca jadi macam ni? Rupanya ada kisah. Satu orang yang meninggalkan sembahyang singgah ke sungai itu, lalu meminum sebahagian daripada air sungai itu. Kesannya sungai itu kering, orang tempat tu tak dapat sumber hidup, sumber kehidupan habis. Sebab tu punca sungai itu. Sungai itu punca suburnya tanam-tanaman. Kering sungai itu, habis semua sekali. Binatang mati, pokok mati, dengan sebab dosanya orang yang meninggalkan sujud kepada Allah SWT. Sebab tu kita ni jangan ingat kita ni tak kena balak, tak ada apa-apa sebab kita tak ada apa-apa kot, tinggalkan sembahyang tak ada. Jangan, ini ditangguhkan, diberikan peluang kepada kita lagi supaya insaf. Ini pun dah ada juga balaknya tu. Ini pun dah ada juga rasa-rasa balaknya tu. Masih lagi tak perasan. Biar sampai dah betul-betul balak, na'udzubillah. Jangan tuan-tuan. Sebab tu kita kena ada kesedaran dalam hati kita ni untuk berdakwah. Untuk ada rasa sensitif kalau orang melanggar perintah Allah. Mesti ada. Waja'ala fiha, ibarah balik. Waja'ala fiha jannatal ajilatil lil muhibbin
wa ja'ala fiha jannatal ajilati lil muhibbin wa ma'dan asraril ashiqin, dan menjadikan padanya dapat lazat. Apa makna dapat lazat dekat sini? Kerana mereka mengerjakan solat dengan menunaikan rukun-rukunnya, sunatnya, adab-adabnya dengan sempurna, serta mereka rajin mengerjakannya. Dan kerana solat dan ibadat itu sepakat dan sesuai dengan kehendak dan kemahuan mereka itu, maka segala pekerjaan apabila dikerjakannya dengan demikian itu, nescaya didapat dan dirasakan kelazatan dan kesedapan. Sembahyang tu dia dah tak rasa kerana ni, kalau tak sembahyang nanti takutlah berlaku apa-apa pada diri aku. Dah tak macam tu lagi dah. Dia sembahyang bukan kerana tu. Dia sembahyang kerana nak rasa rehat. Sembahyang rasa rehat. Bukan macam gitu kalau panas-panas ke apa ke. Sembahyang, orang baru je nak keringkan peluh, suruh sembahyang pula. Sabar dululah sekejap lagi. Tapi kalau orang dah jatuh cinta dan mahabbahnya pada sembahyang, tengah penat tu dia nak sembahyang. Sehingga dikatakan kepada mereka, golongan-golongan yang macam ni, jikalau dipilih, kalau disuruh pilih antara syurga dan sembahyang, saya dipilih sembahyang daripada syurga. Sebab sembahyang untuk keinginan diri, tapi sembahyang untuk Allah. Sembahyang untuk jaga hubungan hamba dengan Allah. Nampak? Dah sampai rasa macam gitu. Ini yang dikatakan sebagai orang yang merasa lazat dengan sembahyang. Kita kalau tak dengar cerita-cerita macam gini, mana nak datang rangsangan, tuan-tuan? Yang kita tahu sembahyang takut nanti apa jadi, takut ni. Boleh juga sembahyang macam tu, tapi itu martabat awam. Sampai bila kita nak martabat awam? Upgrade lah diri tu. Biar kita sembahyang ni kerana Allah, mahabbah kasihkan Allah. Aku sembahyang ni kerana Allah, aku suka sembahyang. Katanya Sayyidah Rabi'atul Ardawiyah, Sayyidah Rabi'atul Ardawiyah, seorang wali dari kalangan wanita perempuan. Datang iblis, Rabi'ah, engkau ni ibadat tak berhenti-henti, penat, letih. Engkau pasti ke yang diri kau ni masuk dalam syurga? Lebih baik kau berseronok macam orang lain tu seronok. Nanti ujung-ujung taubat. Jadi dapat dua, dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Dia nak menipu. Tapi payah iblis nak dapat tipu orang yang diselamatkan oleh Allah, yakni kekasihnya. Lalu jawapan Sayyidah Rabi'atul Ardawiyah, iblis laknatullah. Dia kenal itu iblis. Iblis laknatullah, aku sembahyang, aku ibadat ni bukan kerana nak syurga dia. Aku sembahyang, aku ibadat ni bukan kerana takut kerana neraka dia. Aku sembahyang ni kerana dia. Dia nak campakkan aku ke dalam neraka ke syurga ke, itu hak dia. Aku ni hamba dia tu, tuan. Namun begitu wahai iblis, aku kenal Tuhanku. Dia tidak akan mencampakkan hamba yang dia kasih di tempat yang dia murka. Lari iblis. Sebab iblis tidak mampu untuk menyesatkan hati yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni hamba kalau jujur, ikhlas buat ibadah kepada Allah, dia dipelihara oleh Allah Taala. Iblis nak sesatkan, payah, dipelihara. Nampak? Ni itu martabat walilah. Tapi bolehkah seseorang itu sampai kepada martabat ini? Harus. Yang tak boleh pergi kepada martabat Rasul dan Nabi, tak boleh. Tapi kalau setakat martabat nak jadi macam ini, boleh dengan usaha dan ikhtiar. Tu harus di sisi ahli sunnah wal jamaah. Sungguh pun begitu, tak dapat ke arah ni pun kita jinak-jinakkan jugalah. Biarlah kita ni ibadat kerana Allah, supaya kita tak dakwa yang kita buat ni kerana kita hebat. Ni kalau kita ibadat, kita sembahyang, kita rasa diri kita yang buat, diri kita lah yang terbaiknya apa. Itu yang kadang-kadang
buta, tak nampak diri, sehingga rasa macam ada kedudukan yang hebat di sisi Allah. Aku rasa aku ada kedudukan di sisi Tuhan berbanding dengan orang lain. Itu disebut dalam istilah tasawuf racun dalam amalan. Racun, tuan-tuan. Kalau tak belajar, mana nak tahu? Kalau tak belajar syok sendiri ibadat, mana nak tahu? Racun dalam amalan. Kerana ada ilmu itulah yang dapat membezakan mana satu amalan yang ikhlas, mana satu amalan yang tak ikhlas. Sebab tu disebut tu anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau sembahlah Allah, ibadah kepada Allah, sembahyang kerana Allah, seolah-olah engkau nampak Allah. Tapi kalau engkau tak nampak Allah, ketahuilah Allah nampak engkau. Apa maksudnya ni? Ikhlas buat ibadah. Ikhlas buat ibadah. Nampak? Ni tak sembahyang nampak diri hebat. Nampak diri hebat, nampak diri hebat, nampak diri hebat, akhirnya rasa macam diri ni hebat. Awas, iblis disebabkan merasakan diri hebat, maka dia nampak orang lain lebih rendah daripada dia. Enggak, iblis. Akhirnya apa? Apa jadi pada dia? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Itu. Sebab tu merendah diri, tuan-tuan, penting. Belajar. Kita belajar lagi dan lagi, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita tahu tu mendapat keberkatan dan menjadikan padanya dapat lazat manis khidmah sembahyang yang menempati syurga yang disegerakan. Sampai rasa macam tu di dalam dunia bagi segala hambanya yang muhibbin. Mana-mana orang yang didatangkan khusyuk di dalam sembahyang, itu seolah-olah syurga yang disegerakan. Untuk sebab tu disebut dalam Quran tu qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun, tahqiq. Qad, masuk qad selepas. Kalau masuk qad, kalau belajar ilmu nahwu, kalau ada qad tu lepas tu fi'il madhi, qad aflaha. Aflaha tu fi'il madhi, itu menunjukkan atas tahqiq, betul-betul punya. Apa yang betul-betul punya? Betul-betul punya berjaya lah. Siapa yang berjaya tu? Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman yang macam mana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu orang-orang yang di dalam sembahyang mereka khusyuk. Bukan ukurnya pada panjang, bukan ukurnya pada pendek, sejauh mana ia mendatangkan hadir hatinya di dalam sembahyang. Tapi kalau misalnya khusyuknya ketika panjang, ya khusyuk jugalah. Kalau pendeknya khusyuk juga. Tapi jangan salah anggap asal panjang baru khusyuk, asal pendek tak khusyuk. Bukan. Panjang pendek boleh saja khusyuk. Sebab tu nak latih dalaman kita ni untuk khusyuk bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah. Maklum kita bekerja pada siang hari, tuan-tuan. Urusan dunia kita habiskan masa banyak berbanding dengan urusan agama ni. Jadi benda-benda tu terkesan. Suatu ketika Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, sebelum masyhur menjadi ahli tasawuf, dia menjadi ulama yang hebat. Dia maklum ulama-ulama hebat. Dari kalangan ulama-ulama hebat, dia Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Tapi masa tu belum masyhur lagi sebagai seorang sufi yang hebat. Dia sembahyang, kalau tak silap abang dia bersama dengan abang dia di dalam sembahyang tu, berjemaah tu, abang dia ada, dia jadi imam. Acap kali sembahyang abang dia mufaraqah, sebab abang dia memiliki ilmu ketasawufan, ilmu batin yang tinggi. Jadi mufaraqah, setiap kali berjemaah mufaraqah, sampai berita kepada Imam Ghazali. Lalu Imam Ghazali tanya kepada abang dia, kalau tak silap abang lah, abang ke adik, tapi kuatnya abang. Saya ingat lagi abang tu saudaranya lah, kalau tak dinyatakan adik-beradik dia. Lalu dia kata, betul ke apa yang saya dengar? Ya betul. Sebab apa awak mufaraqah? Yang sebenarnya ni masalah saya, masalah dia. Masalah dia apa? Ada pernah sekali tu engkau sujud,
aku nampak bekas darah. Lalu jadi aku tak boleh nak keadaannya gitu. Kacau lah. Jadi macam di sisi orang macam ini, kalau ada kacau-kacau macam itu, macam orang macam ni, khawas, golongan khawas, kalau dia puasa, kalau macam kita puasa, kalau masuk sesuatu pada rongga yang terbuka, masuk dalam, itu batal kan? Kalau bagi mereka, bukan itu je batal. Ingat, lain daripada Allah batal. Macam di sisi mereka, kalau tak khusyuk, batal semayang. Kalau kita, itu bukan rukun semayang. Di sisi mereka, itu rukun semayang. Macam kalau kita tu rukun semayang, dalam 50 orang kat sini, berapa agak-agak yang lepas? Itu kedudukan mereka begitu. Sebab tu ada ulama, ada khilaf. Itu rahmat untuk orang awam macam kita. Macam saya orang awam, bukan alim. Tuan-tuan ingat saya alim ke? Tak lah. Jadi ceritanya, dia cerita lagi, pernah satu kali saya semayang di belakang awak. Kemudian bila time semayang tu, masa awak sujud tu, saya nampak pasar. Keadaan pasar, keadaan jual beli. Mungkin pasar macam tempat amal bekerja lah. Itu pasar macam tu jadi lari. Saya mufarakah. Lalu kata Imam Syafi'i, betul tu. Pernah saya sebelum menuju ke tempat semayang, ada satu orang tanya saya masalah haid. Lalu saya terbawa-bawa sampai semayang. Lalu saya semayang dalam keadaan mengingatkan masalah tu. Itu yang bekas darah tu. Pernah juga saya sebelum saya semayang, mendirikan semayang berjemaah, ada orang tanya saya dalam permasalahan jual beli. Lalu saya terbawa-bawa dalam semayang. Maknanya semua apa yang tu abangnya melihat. Lalu dia tanya, macam mana kamu boleh dapat seperti ini? Semenjak daripada itu, Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala buang segala perhiasannya. Tajrid, itu dipanggil tajrid. Istilah sufi, tajrid, tanggal, tajrid. Maknanya selama ni orang kata dia alim ke apa ke semua, jadi orang yang tak ada apa-apa, dia pergi hijrah ke Dimashq, Syria, pergi di Syria. Orang tak kenal dia. Dia khidmat di sana. Orang tak kenal itu Imam Ghazali, imam yang hebat, orang yang hebat. Lalu selepas daripada itu, menjadilah ia seorang sufi yang hebat, seorang sufi yang terkenal. Maka digelar akannya Hujjatul Islam, kerana kekuatan, kehebatan, tak tahu ke apa lagi, ketinggian ilmunya. Start daripada situ, barulah sebagai seorang sufi. Sebelum tu dah alim biasa. Itu kalau kita bahagian yang biasa-biasa pun dah, setakat ustaz kampung pun dah macam gini, apatah lagi kalau macam Imam Al-Ghazali. Sekejap 1 minit jap, nak azan saya berhentikan. Saya tak sambung, berhenti sikit. Dia kata dia lagi, katanya beliau, dan menjadikan padanya lazat habis, dan tempat sekalian segala rahsia daripada bagi tajalli Allah bagi orang yang asyikin. Asyikin ni asyik yang tenggelam. Kejap. 1 minit. Asyikin, macam kita baca qasidah lah, ya asyiqal Mustafa. Apa tu? Lupa dah qasidahnya. Wahai yang asyik pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyik. Jangan pula kita teringat yang dandut tu. Dandut tu lain. Asyik tu lain. Duk syok tu pula. Ni asyikin, yang ini asyik, orang yang telah diberikan, dikurniakan sejuk mata hati dalam sembahyang, dia asyik. Asyik ni maknanya macam dah tak ada yang lain, itu je tumpuannya. Macam tu tau. Hanya orang yang merasakan sahaja yang tahulah betapa indahnya keadaan tu, suasana tu. Yakni rindu mereka itu akan mahbubnya, iaitu akan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya rindu akan kekasihnya, yakni Allah, Tuhan yang menciptakan. Sampai gitu sembahyangnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita sembahyang yang khusyuk, hati yang hadir, zahir dan batin,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita dan keturunan kita dari kalangan mereka yang memelihara sembahyang, memelihara hak-hak sembahyang, dan menjadikan dari kalangan kita mereka yang berusaha untuk meningkatkan kualiti di dalam sembahyang. Mudah-mudahan menjadikan oleh Allah Taala sembahyang yang kita laksanakan, yang kita lakukan sebab bagi tertegahnya perkara-perkara maksiat, kemungkaran, keji dan barang yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.